Alright, hi, selamat datang. So hari ni basically this is our first podcast / talk show dan apa-apa je lah. Alright. And hari ni kita ada beberapa guest. Sebenarnya I think mostly korang akan nampak muka sama je. Ya. Oh, Tak muka aku, muka budak-budak ni. Lebih tu kurang lah tu. Lebih kurang Siapa je kita ada. Muka orang sama je. Kita akan ulang orang tula je. Betul. Rasanya lah. Tapi hari ni special sikit lah sebab kita ada Cory. Bukan senang. Dia nak guess kita. Guess lah ni. Import. Budak apa ni? So basically hari ni macam tadi abang, apa tadi bang? Kita abang punya tu tadi. Topik tadi. Topik Topik tu 72% daripada lepasan SPM tahun lepas dia tak nak sambung study. 72% 72%. Pok ramai Memang ramai kan. Kalau kata 50% kita okey ya. tu lah. Tapi 70%. Lepas tu dia orang nak buat apa 70% ni? Macam tu lah. Tu Kita nak lah. membincangkan Kenapa? Apa punca dia? Kan. Dan apa impact dia dekat kita punya modal insan di Malaysia. Berat. Berat. Modal insannya berat lah aku Kita biasa borok ringan sikit. 72% yang lepasan SPM. Yang habis SPM tu tak nak sambung. 10% lagi yang PMR. Termasuk lah tu. Okay. Aduh. Tapi banyak tau kalau nak kira. 72% tu kalau kata budak belatuk tinggal 4 orang je lah yang sambung belajar. Tapi budak belatuk semua sambung belajar lah. Kalau kata 10 orang habis SPM, ada dalam 3 orang je yang sambung. Itu lah. Cepat sikit start topik ni. Dah start Dah dah. start dah. Kegeran dah. Aku ketol. Dah ketawa apa? Aku tak boleh, tadi aku baca artikel. Aku ingatkan macam nak mengata aku daripada jauh. Tapi tu salah satu punca lah kita nampak dekat Kuantan Lokal. Kuantan lokal punya ni. Tak baca lagi kan. Aku nak baca sikit. Tapi sebenarnya Facebook benda ni ke? isu nasional lah. Isu nasional lah kan. Sebab semua orang tak nak sambung belajar sebab dia orang fikir tak payah belajar, kau kerja ataupun kau buat konten, kau boleh jadi kaya, kau boleh hidup senang. Itu sebenarnya yang ada dalam fikiran orang muda sekarang. Sebab nak jadi content creator. Kemungkinan ada yang berfikiran macam tu. Actually itu satu tau. Tapi actually benda ni lebih daripada content creator lah. Macam kalau tengok kita dekat jalan besar ni, okay, kita ada banyak cafe kan. So most of cafe kat sini kan, salah satu daripada struggle dia ialah nak ada staff. Sebab banyak staff dia prefer untuk jadi rider je. So aku rasa mostly budak-budak dia nampak dia shortcut untuk earn money lah basically. Sebab kalau nak kira, kalau macam kau sama belajar, kau kena ambil belajar, lepas tu kena cari kerja, dan kerja. I think budak-budak sekarang dia tak prefer benda tu tau. Dia lagi prefer terus kerja, earn money directly, and terus spend lah. Kan? Betul. Tapi dia kena tengok in the bigger picture lah. Satu faktor lah sebab apa budak tak nak sambung belajar kan. Aku rasa dia direct implication daripada kau sambung belajar tapi kau tak kerja. So kau terpaksa, bila kau nak sambung belajar, costly tau. Kau nak sambung belajar, kau terpaksa buat loan. Kalau mak bapak kau tak kaya lah. Kalau mak bapak kau kaya, kau tak payah buat loan. Tapi still sorry. So tapi still kalau nak belajar, kau kena bayar. Even kalau aku dekat position budak-budak tu, aku akan rasa macam kalau aku nak sambung belajar, aku kena bayar. Baik aku tak payah belajar. Aku buat Grab. Aku dapat duit, then aku tak payah keluar duit pun. So satu. Namun kita kena tengok dia dalam satu timeline yang lagi panjang. Katakanlah 72% yang decide untuk tak nak sambung belajar. Tapi siapa nak jadi engineer kita? Siapa nak jadi kita punya lecturer, nak jadi kita punya doktor? Walaupun hakikatnya sekarang ni memang kita ada lambakan engineer, doktor dekat dalam market. Betul. Tapi satu hari nanti diorang ni akan mati. So lepas diorang ni mati, siapa yang akan ganti dia? So all these people lah yang this 70 yang tinggal lagi sekarang ni 72 tadi kan. So tinggal lagi 28% je lah yang available untuk jadi doktor, engineer and what not. So tu yang aku rasa macam perlu dibincangkan lah. So at least kita dapat buka mata
tak semua pun mungkin suku ke daripada 72% tu. Yang kenapa kau sebenarnya kena sambung belajar. Kau jangan fikir seduit dulu. Macam tu lah. Tapi sebagai orang yang tak sambung belajar, bang, Okey, dia macam ni. Dia ada banyak faktor lah. faktor juga. Tadi aku dah cakap faktor lah. Okey. Kau cakap benda lain je. Dengar acak suara aku. Dekat sikit. Dekat sikit. Apa soalan kau tadi? Yalah, apa Pendapat aku. kau kongsikan pendapatan kau kat kita orang berapa sebulan. Pendapat kongsi Pendapat je lah. Okey, Pendapat je lah. Dia macam gini dia dah start dia macam Macam tak penting satu macam. Aku rasa aku bagi peluang Kai cakap dulu. Lah pula dilantun dekat Kai. Pas macam tu je. Aku dah pass kat exam. Sedap kau buat kerja. Aku sebab dia macam ni Cap kadang-kadang bukan dia banyak faktor orang tak nak belajar. Kadang-kadang mungkin dia bukan dia terlanjur dia macam aku dulu. Aku minat untuk sambung belajar. Tapi aku minat untuk sambung belajar, tapi aku bukan tak ada peluang, aku buang peluang tu. Maksudnya aku tewas lah dalam perjalanan aku. Aku macam tewas sikit. Aku tergelincir lah. Aku macam tu. Galak lah dulu, galak lah. Tapi sebab ramai orang tanya aku, Corin kau tak sambung belajar tapi kau boleh macam tu macam ni. Bagi aku skop untuk kita belajar ni dia luas lah. Contoh awak, aku sekolah tak habis. Memang aku tak malu lah nak cerita kat orang. Aku sekolah pun memang tak habis. Tapi apa yang aku buat, aku belajar sendiri sebenarnya. Aku duduk seorang, aku explore komputer. Aku belajar buat bisnes. Aku start dengan belajar print baju. Maknanya belajar tu bukan dekat dalam kelas je. Ya. Itu lah sebab macam konsep yang Kai cakap. Sebab aku macam terasa baca artikel tu. Dia macam cakap tak nak belajar, sibuk nak jadi content creator. Macam saja tembok. Aku ingat dia nak tembok aku mula-mula. Memang tak serius. Aku ingat macam nak menghentam aku lah. Itu aku datang sudut ni daripada IM. Marah. Tapi sebenarnya dia tak menghentam lah. Sebab aku nampak benda tu. Sebab macam adik-adik aku kan, adik-adik aku budak darjah 6 tingkatan 1 dengan anak buah aku. So dia orang expose sangat tau. Dia orang terlalu expose dengan media, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Instagram. Facebook mungkin tak, sebab bukan range umur dia. Tapi kan dia orang ni seronok sangat tau. Duk berjoget depan handphone, duk sampai tak segan tau. Compare kepada kita malu tu nak ada kamera kat depan. Tapi budak-budak dia tak segan. Dia angkat kamera dia selamba je. Kena acah-acah vlog kan. Tapi tak post pun. Tapi dia ke arah tu. Tambah pula dia nampak sebab most influencer dekat TikTok, dekat YouTube, most diorang tayang lifestyle yang sangat best. I think tu partly sebab apa budak-budak tak nak sambung belajar. Sebab budak-budak sekarang dia tak nak hustle tu, tapi dia nak lifestyle tu. So dia terus go straight to the lifestyle lah. Sebab dia tak faham sebenarnya nak jadi content creator ni bukan senang. Aku rasa kau pun lagi tahu lah. Sebab engkau pengasas Kota Lokal kot. So daripada kosong, tunggang-tungging sampai kat mana Kota Lokal ada sekarang, struggle kan. Aku rasa kau lagi dekat lah dengan benda tu. Possible tak kan sebenarnya budak-budak ni semua tak nak sambung belajar sebab mak ayah dia tak payahlah sambung belajar, kerja je lah dengan ayah ke, macam tu. Ataupun mak ayah dia tak nampak kepentingan untuk dia sambung belajar since mak ayah dia dah steady. Of course lah, kita compare dengan 10 tahun lepas, kita punya lifestyle, quality of life dah makin tinggi sekarang berbanding dengan dulu kan. So parents sekarang macam we can do without, macam tu. Sebab most parents kita zaman sekarang adalah generation muda lah. Ada je, memang ada je parents yang macam aku pernah jumpa personally lah. Macam seorang uncle ni, dia against anak dia sambung belajar, tapi anak dia still sambung belajar lah dekat satu universiti ni. Sebab anak dia yang keras nak sambung belajar. Tapi uncle tu dengan macam ada sikit belagak lah. Dia kata sebab dia business owner, business yang owner macam berjaya,
So dia kata uncle kalau boleh anak uncle tak nak belajar pun, I think terus berniaga je, biar dia belajar berniaga. Tapi aku pun ada reasoning aku yang actually budak tu like ada bagus dia, budak tu sambung belajar lah. So macam Bukhari, dia lain tau, dia skill based. Berniaga ni dia bukan sekadar skill je, dia ada soft skill yang terlibat. Dia ada banyak benda lah. Kena knowledge. Betul. Macam Sapek dengan abang kan, family business kan. Korang lagi faham lah, sebenarnya nak berniaga bukan knowledge saja, ataupun bukan soft skill saja. Dia kena ada both part, kan. Macam kalau Sapek memang dia pro lah. Dia bagi aku lah, kita berbalik pada topik asal dia kan. Tak nak belajar ni, dia macam antara faktor macam kau cakap tadi, dia orang terlalu terikut-ikut dengan apa benda yang ditayangkan di media. Sama ada sebagai content creator tu, aku rasa macam slice of the pie lah. Aku tak nak belajar sebab aku jadi content creator. Daripada 72% tu, let's say lah, daripada 72% tu, let's say figure dia dalam 100,000. Daripada 100,000 tu, aku rasa mungkin dalam 5,000 je yang macam nak jadi content creator. Aku rasa the bigger picture is, kau tak nak semua belajar. Yang aku memang pegang benda ni lah, kau tak nak semua belajar sebab it cost you money. It cost you money. Kau nak semua belajar, it cost you money. Tapi kalau kau kerja, contoh kau semua belajar, so kau kena buat PTPTN loan, PTPTN let's say dalam 30-40 ribu. So itu cost. So dalam sepanjang 4 tahun kau kena bayar that 40,000. Okay, what if kalau dalam masa 4 tahun tu aku tak nak belajar, tapi aku kerja MACD boleh bayar aku 1,500, then you will earn dalam 15,000 setahun. So 4 tahun kau boleh dapat apa? 15, 30, 60,000. So kalau kau belajar, kau kena keluar 40,000. Tapi kalau kau tak belajar, kau boleh dapat 60,000. That's the bigger picture. Apa yang aku nak cakap kat sini, sebenarnya government kita fail. Why? Sebab it makes education expensive. Betul. Untuk kau belajar mahal. Betul. Tak murah. Aku setuju. So elaborate. Gitu. Okay. Aku bagi panas tu kau sambung kan. Okay. Dia tabur Tapi dia kan suruh sebelum sambung. kau sambung, Okay. aku tanya Syafiq, mahal ke mahal? Aku kalau dalam official mahal lah. Kalau sembang kita mahal. Mahal. Okay. Macam aku budak SPP masa SPM. Aku belajar matrik aku kantoi, then aku dari government funded institution, aku pergi ke private institution. Dan private institution ni sebenarnya sangat mahal kalau kita bukan orang yang berduit. Dan bila aku belajar dekat private, aku tengok macam sebenarnya pendidikan adalah satu platform yang digunakan untuk orang buat duit, untuk perniagaan. Sebab apa? Sebab zaman dulu kau konsultan pendidikan akan cakap, okay, masuk sini dapat ini, dapat itu, dapat ini. Marketing lah, normal lah marketing kan. Okay. Then after kita student sign up for the course, diorang akan gunakan platform PTPTN untuk guna nama kita dan membabitkan kita dalam hutang pembelajaran. Tanpa kita tahu. Macam kalau kita zaman dulu 17-18 tahun, kita tahu tak apa makna hutang? Tak ada. Aku rasa zaman-zaman dulu tak tahu makna hutang tu apa. Kalau budak zaman sekarang lagi tak tahu aku rasa kan. So institusi pendidikan ni dia gunakan PTPTN atas nama semua orang ni untuk mengkayakan lagi institusi pendidikan private ni. So kalau kita nampak sekarang, kalau kau pergilah mana-mana, banyak gila college private kan, university private apa semua, kadang-kadang sampai berhutang 60,000 untuk course nursing. So bila budak ni habis, tak tahu ke mana tuju dia nak jadi nurse tu. So memang satu faktor yang aku rasa kenapa orang tak nak belajar ni, sebab yang kaya pendidikan ni bukannya kita, tapi orang bisnes yang menggunakan pendidikan sebagai perniagaan mereka. Itu benda yang aku rasa yalah, mungkin kerajaan patut tengoklah benda tu kan. Betul. Betul benda tu. Sebab kalau kau tengok private dengan government funded university, memang jauh gila beza kan. Kalau kita belajar dekat government, kita banyak subsidi, jadi kita tak rasa sangat kos tu.
Tapi kita belajar kat private, kadang-kadang kau nak hidup memang susah. Sebab tu kadang-kadang kalau kau tengok dekat urban place lah, macam bandar-bandar besar kan, budak yang belajar dekat college, kadang-kadang dia akan buat benda-benda yang tak sepatutnya demi menghabiskan pelajaran dia orang. So apa yang Syafiq khabar tu aku rasa kena lah, sebab aku pernah melalui benda tu kan. Aku rasa aku pun pernah melalui benda tu. Sebab struggle dia dulu macam buat part time, pergi buatlah apa-apa sebab nak money. Kalau tak ada duit nak makan. Tapi cuba kita dengar daripada budak yang dapat beasiswa punya input. Kalau kita kata business education private adalah untuk profit, memang dia nak profit lah, dia business. And then dia akan cakap balik, kenapa tak masuk public, kenapa tak masuk yang murah. Lepas tu dia akan cakap balik, kenapa tak buat even PTPTN pun kita boleh convert jadi beasiswa. Kan pinjaman boleh ubah kan. Betul-betul. So dia akan tanya balik kenapa. So kita memang cuba nak shift the blame to the government. Tapi the government akan ada point macam tu untuk kita semula. Kita request untuk free free education, Adam Adli kan. Dia minta untuk free PPTN, hutang mansuh. Tapi itulah, kita tak nak bagi free stuff juga. But to be honest regardless dia kerajaan ataupun dia swasta, every institution dia kena jadi satu business. Sebab okay, let's say lah kau ada satu institution, okay, ada orang kerja kat institution tu, ada gaji yang kena bayar, and institution tu sendiri kena grow sebagai satu institusi lah. So sama je, kalau kerajaan, aku imagine dia akan ada sikit subsidi daripada kerajaan lah untuk dia kelangsungan hidup institusi tu lah. Tak kira lah universiti mana pun apa semua kan. Kita akan nampak benda tu lagi ketara bila kita pergi ke swasta. Sebab kita nampak yuran dia lagi tinggi, confirm lagi tinggi kan. So itulah, dia terpaksa lah. Kalau tak, siapa nak bayar gaji staff? Betul. Siapa nak macam fund? Okay, institution universiti awam lah yang paling tu lah, mesti dia ada buat research kena funded kan, kena keluar grant, kena macam-macam lah. So actually isu ni bukan local lah, dia more to global punya isu. Tapi tak apa, kita tinggalkan penonton kita dengan soalan tu. Kita takkan bagi conclusion lah. So kalau macam kita tengok tadi, aku ada stand aku. Aku cakap government fail to make education accessible, which is dalam sudut ekonomi lah. So Acap somehow explain kenapa even untuk swasta dengan private pun. Tapi bang, engkau sebagai orang yang tak belajar, orang kau rasa tak penting ke macam macam contoh keadaan anak nanti kan, keadaan anak kau cakap tak payah belajar, aku dulu tak belajar pun. Kau rasa penting tak untuk budak lepas SPM dia sambung belajar? Ini untuk aku untuk aku jujur aku cakap bagi aku belajar ni subjektif. Dia belajar ni bukan sebab kau nak kaya, sebab ilmu. Dia macam contoh engkau belajar doktor bukan sebab engkau nak jadi doktor, sebab engkau nak tahu ilmu pasal ilmu perubatan, ilmu kedokteran. Macam tu lah maksud aku. Okay. Maknanya itulah maksud aku. Tapi maknanya bila engkau ada peluang untuk bagi anak kau sama belajar, engkau akan suruh anak kau sama belajar lah. Betul, mestilah. Okay. Sebab aku pun tak menggalakkan diri aku ni contoh kepada budak-budak. Sebabnya macam budak tak habis sekolah, aku biasa lepak dengan budak-budak nakal kan. Dia cakap, aku cakap, kau orang monteng sekolah nak jadi benda lah. Cakap, jadi macam kau tak sekolah habis pun boleh lah. Tapi aku cakap, aku tak habis sekolah, aku tak melepak. Aku belajar buat bisnes, aku belajar design, aku belajar komputer. Kau orang ni tak habis sekolah, kau melepak buat benda pelik-pelik. Betul. Jadi konsep belajar tu bagi aku sangat luas lah. Betul. Betul. Tapi akhirnya aku nak tanya kau orang yang tak belajar ni kan tak lihat salahkan sebab dia malas belajar. Kadang-kadang mungkin ada faktor lain. Betul. Yang aku perasan budak start tak nak belajar ni lepas COVID lah, masa COVID. Sebab sekolah semua tutup. Lepas tu dia macam potong mood dia orang nak belajar. Hilang minat Hilang minat. Betul-betul.
Itu pun salah satu faktor lah bagi aku. Betul. Sebab aku nampak tengok betul. benda ni dekat anak saudara aku. PDPR kan. Bukan betul anak saudara aku. Tapi actually aku nampak juga benda sama dekat macam adik-adik, anak buah. Dah macam belajar pulun. Lepas tu tiba-tiba macam pop berhenti. Dia dah tak jadi satu benda yang fun lah. Dia Belajar tu mood tu dah potong lah. So nampak lah kan. lama tu 2 tahun kan. 2 tahun. Tapi aku nak tambah sikit lah. Sebenarnya tadi macam Cory cerita kan, scope lah. So penting lah belajar. Tapi Cory kata penting sebab belajar bukan sebab nak apa, bukan nak kaya, tapi nak ilmu tu. Tapi on one side sebenarnya kena belajar. Sebab satu, dia kena fikir dua-dua lah. Satu belajar sebab nak ilmu, satu lagi sebab kau nak lepas kau habis fasa remaja tu, kau kena berdikari. So daripada apa yang kau belajar tu, kau akan carry bila kau nak cari duit, kau nak hidup. So kena juga sebenarnya ada sikit lah, kena fikir juga untuk masa depan aku rasa. Boleh tak bagi aku peluang untuk aku bertanya soalan kepada orang yang belajar? Cerita. Contoh Kai ni kita okay. saja borong. Engkau belajar dulu, kau ambil course apa? Okay, macam aku masa aku buat diploma, aku ambil IT lah, teknologi maklumat. Sebenarnya masa tu aku pun tak tahu sebenarnya apa yang aku nak. Masa tu lah kita just belajar, kita follow orang. Mungkin ada orang cakap kau belajar benda ni, so kita ikut je. Sebab mungkin aku dulu jenis mengikut orang sekeliling cakap, family cakap kan. So kita jalan je benda tu kan. Okay, lepas habis diploma, aku sambung belajar untuk degree. Aku ambil masa 4 tahun lagi untuk habiskan study degree aku dalam bidang business lah, teknologi keusahawanan lah. Tu nama canggih lah kan, tapi bendanya business lah. Okay, so point aku kat sini, aku habis belajar umur 28 tahun. Lama gila tau. Berapa tahun kau belajar? So kau bayangkan 10 tahun lah. dari 17 tahun, maksudnya dari form 1, form 2, form 1 sampai form 5 tu dah belajar dah kan. Tapi lepas SPM tu, aku habiskan untuk dapatkan degree 28 tahun. Sampai umur 28. Maksudnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Walaupun benda tu boleh disingkatkan jadi 4 ke 5 tahun normally kan. Tapi aku rasa masa tu aku ada satu keinginan nak dapat juga degree tu. Okay. Tapi bila fikir balik, memanglah ada struggle tu, rasa macam tak payah sambung dah lah kan. Sebab kita tengok kawan-kawan kita yang sebaya dah kahwin, dah kerja sedap-sedap dah, dia tunjukkan dia orang punya lifestyle yang dah berjaya apa semua kan. Tapi bagi aku one of my dream nak ada ijazah. Okay, bagi aku pula nak ada ijazah ni bukan semata-mata kau nak dapatkan scroll tu, tapi kita nak dapatkan the journey of kau belajar. Kau, yelah, proses kau masuk kelas, proses pemikiran, kawan-kawan. Dan sebenarnya benda ni membantu je untuk aku. Walaupun dari segi kerjaya benda ni tak menunjukkan lagi yang aku ni seorang yang ada degree, benda tu. Tapi bagi aku okey lah, aku dapat macam journey tu. Dan aku rasa bila aku belajar ni, dapatkan pendidikan tu, cara kita berfikir, cara kita melihat sesuatu masalah dan cara kita tengok dunia ni lebih berbeza lah berbanding orang yang mungkin dia tak dia tak involved in pendidikan tu sendiri lah, formal education lah kita cakap kan. So bagi aku belajar satu benda lah. Sebab zaman sekarang kita ada online learning, banyak ada Coursera apa semua. Mungkin budak-budak zaman sekarang pun dia dah masuk ke benda tu kan. Kau bayar kat Coursera, kau boleh belajar benda ni A to Z. Okay, tapi dalam sistem pendidikan formal perlu juga sebenarnya lah untuk kita asah kita punya pemikiran supaya kita dapat jadi orang yang lebih, apa kita cakap, lebih terbuka lah kot. Terbuka lah, macam tu lah bagi aku. Di selama kau belajar 10 tahun ni, berbaloi tak dengan apa yang kau belajar dengan apa yang kau buat sekarang? Okay, tapi dari segi, kalau contoh lah kita tengok dari segi material, kadang-kadang kita rasa tak berbaloi pun. Okay, tapi dari segi
yang lain, aku rasa perjalanan aku mendapatkan ijazah selama 10 tahun tu, aku rasa berbaloi je untuk aku. Sebab aku banyak involve dengan orang yang berbeza-beza, range umur yang berbeza-beza kan. So bagi aku okey je lah kan. Bagi aku Kai, ni tak tahu jawapan ke apa, tapi yang jadi masalahnya bila engkau pergi belajar, engkau sendiri macam jawapan engkau tadi, engkau sendiri pun tak tahu kenapa kau pergi belajar. Adakah engkau kena belajar ni supaya orang pandang ada ijazah, ada diploma. Betul. Tapi ending dia dalam kehidupan kita tak guna pun. Tak ada yang tak guna lah maksud aku. Basic dia nak hidup kan cuma kena pandai macam pandai matematik. Macam gitu lah. Aku belacat lagi gila yang aku dah macam benda bodoh ni. Tapi okay, contoh cap okay. Macam orang belajar pasal bulan bintang, tapi dalam kehidupan ni tak ada pun. Okay, kita nak aku macam mana nak cakap sekejap. Ya, macam kau faham tak maksud aku? Macam dalam kehidupan sebenar, bersama dengan kawan-kawan, tak adalah macam contoh Acap tengok bintang. Okay, Acap kata esok nak hujan. Esok ni gayanya macam nak pancingkan cuaca lah. Tak ada lah. Maksudnya ilmu tu dia hanya untuk diri dia lah. Dan selagi Acap tak jadi astronaut ke ahli astronomi pun, dia tak berjaya digunakan secara meluas lah. Pengetahuan tu hanya untuk diri dia. Aku tambah sikit Kalau macam kita sambung belajar kan, kita bukannya pergi kelas, belajar, balik, lepas tu buat homework. So esok pergi kelas, belajar, balik, buat homework. Di antara benda-benda tu semua, ada banyak lagi benda yang kita boleh belajar. Betul. Macam kalau aku nak cakap, time aku belajar dulu, aku lagi belajar banyak dekat luar kelas berbanding dengan dekat dalam kelas yang diajar oleh cikgu. Dekat situ kita macam belajar social skill, kita belajar cara manage diri sendiri. Kecap kan macam nak cakap sesuatu. Tak, sebab aku nak tambah point abang lah kan. Sebab aku still rasa regardless of apa tujuan, apa aim hidup budak kan, macam ada budak dia nak kaya lah, ada budak dia nak business, ada budak dia ada benda dia tahu macam aku minat business, dia dah tahu nak buat kan. Aku rasa ada advantage kalau dia pergi belajar. Contohlah kalau budak tu nak niaga, nak berniaga sangat lah kan. Belajar, sambung belajar dekat U, advantages sebab dekat U dia ada sikit beza lah. Kau terus pergi berniaga dengan kau pergi masuk U, dia ada program untuk business. Beza dia, kalau budak yang terus straight kepada berniaga, dia akan street smart. Confirm dia akan street smart lah. Dia boleh berniaga, boleh jual, dia tahu macam mana nak communicate barang dia, apa semua kan. Tapi on the other side of things, kalau dia sambung belajar dekat U, dia masuk program usahawan ke apa semua kan, dia akan belajar apa yang budak straight belajar tadi tak belajar. Tapi mungkin dia akan miss out sikit lah apa yang budak tadi tu belajar dekat street kan. Contohlah macam mana nak apply grant, macam mana nak apply loan, macam mana nak prepare accounting, macam mana nak buat pitch deck. Macam budak yang tadi tu, dia kena search. Tapi untuk dia yang belajar benda on paper ni, dia pun kena cari apa yang budak dekat luar tadi tu belajar. Tapi bila kita level out the playground, budak yang terus straight berniaga tadi, dia akan struggle sikit untuk belajar apa yang budak ni belajar dekat U tadi. Ada advantage dia. Cuma mestilah confirm lah ada workaround apa-apa pun. Sebab basically kalau kau berniaga, aku rasa skill yang penting problem solving lah. Macam mana nak solve problem. Contoh macam kau tak pandai buat paperwork, kau dah straight berniaga, kau terror berniaga, kau boleh hire je orang yang boleh buat paperwork. Sama dengan budak tadi, kau terror buat paperwork apa semua, tapi kau tak pandai menjual kan, kau hire lah orang yang pandai menjual. So dia adalah workaround setiap masalah tu. Dia jadi even ground lah. Kita boleh even balik playground tu. Tapi still advantage dia, aku rasa worth considering lah untuk kau sambung belajar, regardless of apa kau nak buat lepas tu. Ada satu isu tau untuk budak-budak baru nak belajar ni kan. Dia macam kau nak sambung belajar, kau nak sambung belajar apa? Maksud dia macam tak tahu lah. Salah satu juga tu. Tak tahu tak payahlah. Itu yang aku
cakap kat Kai tadi, dia jadi masalah bila kau pun tak tahu kenapa kau nak belajar apa, kenapa kau nak pergi belajar pun kau tak tahu. Tapi Sophie, aku nak tanya kau ni macam ni mana lagi penting, mana lagi bagus lah, mana keputusan yang lagi bagus antara orang yang tak nak belajar, dia nak kerja, ataupun orang yang terpaksa belajar tapi sebenarnya hakikatnya dia tak belajar pun. Okay, kena soalan kan ni dengan benda yang aku nak cakap. Ada. Aku tahu aku sebab memang aku sila. Okay, gini lah. Kita boleh tengok dari sudut mikro dengan makro lah. Dari sudut secara individu dan dari sudut ekonomi negara lah. Kita nak sembang berat ni kan. Berat. Sembang bila kita cakap pasal individu, kalau aku sebagai individu, aku akan fikir pasal aku nak makan apa hari ni dan esok. Jadi sebagai individu, kalau aku di tempat budak-budak ni, aku takkan sembang belajar. Sebab mahal. Satu, mahal. Konten. Lepas tu, yang kedua, I don't even know apa yang market boleh offer dekat aku kalau aku dah habis belajar. Aku belajar 4 tahun, aku dah habis belajar, aku dapat degree. Apa yang market boleh offer dekat aku untuk bekerja lah. Sebab aku dah habis bayar PTPTN ke, dah aku bukannya cerdik sangat kan. Takkan government nak expect daripada 100,000 student 100 dapat 4 flat. Mesti ada yang terpaksa kerja part time dan terpaksa sacrifice sikit waktu belajar dia untuk kerja, untuk sustain kehidupan dia sebab mak ayah dia susah. Betul tak? Okey, jadi tak semua daripada 100,000 takkan semua dapat 4 flat ataupun dapat apa? Anugerah diraja lah. Beasiswa Yang boleh convert PTPTN into beasiswa lah. Itu yang pertama. Kalau aku sebagai orang yang perlu decide aku nak pergi belajar ke tak, aku akan decide untuk tak, sebab aku akan fikir aku nak makan apa hari esok ni. So untuk menyelesaikan masalah tu, aku akan decide untuk kerja McD ataupun kerja Starbucks, kerja KFC, bawa Grab. Sebab itu yang boleh bagi aku makan esok. Tapi sebagai seorang penggubal polisi ataupun sebagai seorang pemerintah, pemimpin negara, kau kena fikir macam ni. Andai kata 72% budak-budak ni tak sambung belajar, apa model insen negara kita ada nanti waktu masa depan? Betul, setuju. Kalau budak-budak ni sambung belajar, kau tahu ending dekat mana? Sekarang ni budak-budak tu kita nak belajar, decide untuk jadi content creator, tak salah. Decide untuk berniaga, tak salah. Decide untuk buat Grab Food Panda, tak salah. Dan diorang ni boleh bawa ekonomi kepada negara. Namun satu hari nanti, bila semua orang nak jadi businessman, semua orang nak jadi content creator, tak ada orang nak jadi doktor, jadi engineer, dan end up kita akan import pula engineer, doktor daripada India ke, daripada Indonesia ke. Macam mana kita terpaksa import kontraktor daripada Indonesia datang Malaysia untuk buat projek-projek binaan kita kat sini. Faham tak? Sebab kekurangan modal insan tu. Padahal orang Melayu dulu boleh je buat rumah sendiri. Kau ingat zaman Mak Kilau hang tuah tu dia import Indo ke? Betul? Tak. Orang Melayu kita buat sendiri. Tapi kenapa orang Melayu kita dah tak ada dah yang reti buat construction? Sebab mungkin zaman dulu tu, zaman Mak Kilau lah katakan, ada juga 72% tak nak sambung belajar buat rumah. So nyudahnya zaman kita sekarang ni, kita terpaksa import Indo masuk. So anda kata masa depan nanti yang tak ada arkitek, engineer, doktor ni tak ada. Sebab budak-budak kita dah semua sebut nak berniaga, nak jadi content creator, tak salah. Cumanya negara kita akan kekurangan modal insan lah. Tu maksud aku. Itu aku rasa isu yang perlu diberi tumpuan oleh penggubal polisi. So apa yang korang buat untuk masalah ni? Okey, aku sambung sikit. Aku rasa betul apa yang Syafiq khabar tu. Solusi dia macam mana? Okey, dia macam ni. Kadang-kadang berbalik pada apa aku cakap tadi, orang menggunakan pendidikan sebagai perniagaan. Okey, macam Acak cakap, betul, everything must be works in business side. Betul. Sebab kalau satu institusi tu tiada orang yang berfikiran secara bisnes, institusi tu akan macam dia tak akan berkembang lah. Betul, aku setuju benda tu. Tapi kalau kita lihat dekat Malaysia ni, berapa banyak private university yang dipelopori oleh orang-orang yang dah kaya pun. Dah kaya memang. Okay, bisnes pendidikan adalah bisnes yang dia tak akan menurun tau. Dia sentiasa akan ada demand tu. Orang akan nak belajar itu, orang akan nak belajar ini. Sebab apa kita boleh lihat benda ni? Sebab apa? Sebab kalau zaman dulu ada orang cakap ada sifu buat ini, sifu buat itu. Betul tak? Semua orang akan pergi belajar sebab orang nak tahu benda tu. Secara fitrahnya, manusia ni ada keinginan nak tahu. Dan dia akan cari tempat untuk dia
selesaikan benda yang dia nak tahu tu. Okey. Jadi bila kita cakap orang gunakan pendidikan sebagai perniagaan, kadang-kadang kos yang di-offer di universiti atau di college sebenarnya bukan kos yang dikehendaki oleh market. High demand. Ya, kadang-kadang kerana kos tu mudah, satu, sebab kau nak dapatkan qualification pada satu benda, kos yang kau provide ni, dia memerlukan banyak proses. Tapi kalau nak mudahkan institusi kau offer je lah benda yang memang mudah lah. Macam proses dia senang, tak perlukan banyak tenaga pengajar yang power-power, benda tu. So bila menggunakan pendidikan sebagai perniagaan totally tanpa memikirkan demand negara pada masa akan datang, inilah jadinya. Macam dulu kita pernah tengok ada kes orang belajar nursing. Semua universiti dekat Malaysia ataupun private universiti kat Malaysia akan offer course nursing. Sebab apa? Sebab benda tu boleh buat duit. Dan kita tak cakap macam gini lah. Macam okay, contoh aku umur 18 tahun, aku punya SPM tak berapa bagus. Contoh lah kan, contoh. So aku nak belajar ni, so aku akan pergi ke mana-mana private university yang yang boleh bagi aku masuk belajar kat situ. Dan masa tu kita cakap PTPTN punya requirement mudah je. Kau masuk, kau daftarkan kau punya nama apa semua, tunggu PTPTN datang, kau sign, pop, kau dah diberi kelulusan untuk pinjaman PTPTN. Okey, kita cakap soal pinjaman ni kan. Soal pinjaman ni pula, kenapa soal pinjaman bank, soal pinjaman rumah, benda tu strict, susah gila. Tapi pinjaman pendidikan mudah. Kita tak pasti adakah kerajaan fikir okay, pendidikan bagus untuk kita mudahkan. Tapi at the end of the day, bila kita belajar bayar 60,000 pada satu institusi pendidikan tapi kita tak ke mana, itu pun bahaya juga. Betul tak? Okay. Jadi berbalik pada apa yang Syafiq khabar tadi, aku rasa government dia tak ada monitoring apa yang diperlukan oleh negara pada masa akan datang. Dan dia membiarkan institusi ni 100% kebebasan untuk offer apa yang mereka perlu, yang mereka boleh buat duit. Benda tu lah yang aku nampak kan. Lepas tu sekarang ni 70% orang tak nak sambung belajar. Demand untuk IPT tu dah turun lah. Ya, mungkin macam tu lah kan. So geng-geng yang boleh buat duit tadi tiba-tiba tak boleh buat duit lah sebab orang tak nak sambung belajar. Yalah, mungkin benda tu kita kena panggil konsultan pendidikan lah pula, beritahu kan. Tapi kan aku ada, daripada persoalan tu ada satu persoalan. Sebenarnya kan 72% yang tak nak belajar ni, adakah itu satu problem? Dia akan jadi satu problem kalau benda ni setiap tahun. Tahun ni 72, tahun depan 70, tahun tu lagi 65%, tahun tu lagi 85%. Dan budak-budak sana semua dah decide tak nak belajar. Then dia akan jadi problem. Sebab tu negara kena ada data analyst, data scientist, kena ada actuarial, kena ada apa? Actuaries, kena ada actuaries untuk study pattern, study data, apa benda yang sebenarnya negara perlukan. Kalau dulu zaman aku sekolah, kita sentiasa dimomokkan dengan kerja sebagai seorang kerja offshore, kerja Petronas, ambil petrochemical kan. So dah kalau sekolah aku je batch aku dah 170. Asal Malaysia ada berapa puluh ribu. Betul tak? Betul. Semua nak ambil petroscience. Jadi kena keluarkan apa demand negara. Dah kena keluarkan. Dan negara perlukan orang ni, kena perlukan orang ni, kena perlukan orang ni. Dan galakkan industri untuk setiap orang industri, untuk setiap industri tu untuk bagi bisnes dia maju lah. Contoh macam aku buat construction nak promote. Macam aku buat construction nak. Jadi apa yang aku perlukan? Aku perlukan QS. Aku perlukan apa? Orang dekat site, project manager, civil engineer. Aku perlukan orang-orang tu. Jadi negara kena tengok okey sekarang ni kita punya sektor pembinaan kita makin maju. So kita perlukan lagi ramai personal binaan ni lah, orang yang duduk dekat site, project manager, QS apa benda. So kena baca dah tahu. Sekarang ni
negara lebih ke nak fokus ke arah EV. So kita perlukan lebih banyak electrical engineer ke apa benda ke yang berkaitan dengan EV lah. So kau kena ada data tu, statistik tu, kau kena buat study, kau kena cerita dekat public. Kau kena cerita kat budak-budak ni, weh, negara sekarang ni kita nak fokuskan EV, jadi kita menggalakkan pelajar-pelajar ambil kos electrical engineering, mechatronic. Then baru dia ada idea supaya bila dia keluar habis belajar, dia tak dijual dengan harapan palsu. Betul. So aku rasa kalau aku di peringkat aku dengan kapasiti otak aku yang aku ada yang sangat rendah ni, itu je sebenarnya kau kena buat. Walaupun tak semudah tu lah. Betul lah. Tapi kau kena buat benda yang macam tu lah. Bagi tahu public, bagi tahu budak-budak. Macam sekarang ni memang dia kurang, kita kurang pendedahan lah, apa industri yang diperlukan, Betul. apa yang kurang. Dia mungkin government ada data tu, tapi penyampaian dia kepada audience sasaran tu yang kurang. Aku rasa Kementerian macam Penerangan tu. punya kerja ni. Yang tu aku tak tahulah kementerian mana kan. Dia Tapi tak menerangkan. sebab kita bayangkan setiap sekolah bukannya dia orang masuk tanpa perlu daftar, betul tak? Sebab kita nak masuk universiti pun semua kena daftar. Dan even lepas kita habis belajar universiti pun kita akan still mereport kat mana kita sekarang. Kalau kita nak cakap government tak ada data, sebenarnya data tu ada. Tapi kenapa benda tu tak digunakan sepenuhnya ataupun macam mana kita pun tak tahulah kan. Dan berbalik pada masalah kita tadi lah kan. Okay, contoh macam Syafiq Kabur, dia kekurangan tukang sekarang. Okay, satu lagi mungkin lah benda ni kita cakap soal stigma lah, stigma masyarakat. Soal cakap okay, kalau kau kerja offshore, kau nak kahwin mudah, kau nak dapat awet mudah, benda-benda tu stigma masyarakat. Awet juga yang kau sebut kan. Okay. Supaya aku tak kerja offshore. Okay, sama benda tu aku pernah rasai sekali lah dulu kan. Kalau aku sekolah, cikgu cakap doktor, engineer, peguam. Tiga benda ni je. Padahal daripada 100 orang takkan boleh jadi tiga-tiga ni. Betul tak? Masa aku sekolah pun aku rasa sama je mana-mana sekolah pun. Dia akan cakap, kau belajar betul-betul nanti jadi doktor je ni. Pasal aku geram je nak cakap cikgu tu. Asal cikgu tak jadi doktor? Kenapa cikgu jadi cikgu tak jadi doktor? Jawab. Tapi yelah tu cikgu tugas dia mengajar lah. Dia mesti nak yang terbaik untuk student dia kan. Waktu aku sekolah lah aku fikir gitu je. Pasal tu aku dah segedik sikit baru aku cakap kot. Tak apalah dia. Tapi tak semua sekolah lah. Sekolah kau ada sekolah pancing. Bukan, aku sekolah Irsyad promote. Sekolah Irsyad tak? Dia suruh jadi ustaz lah. Tak. Lepas tu Dia suruh jadi orang yang berjaya. Bukan alipah lah. Wih. Aku berani. Jangan. Bukan takut aku tak tahu. takut member. Jangan. Tak boleh. Bahaya. Aku takut kan. Cuma aku malah berbuat dosa lah. Okay. Sebab kalau keluar ni memang Bahaya. Dia tengok panas. Dia panas Aku tanya. Sebut pas banget lah ke? Hangatkan suasana. Marah orang pas. Tapi yelah macam contoh kita pun tak boleh salahkan cikgu kan. Topik politik apa? Okay, sikit. Okay. Dia cuma macam yelah macam cikgu pun nak yang terbaik untuk kita. Cuma kita bercakap soal data lagi lah kan. Mungkin dari kita punya pendidikan awal, kita sendiri tak kenal kita punya rakyat ni apa kelebihan, keinginan, kebolehan diorang. Okay, kadang-kadang dekat kita nampak budak ni boleh melukis, boleh buat kreatif, benda-benda kreatif kan. Tapi disuruhnya masuk ke dunia sains, jadi accountant. Tapi at the end of the day bila dia habis belajar, dia buat benda yang dia paling suka lah. Betul tak? Betul. Tapi bila data ni dia tak sinkronis dari pendidikan awal hingga ke pendidikan tinggi, so mungkin masalah ni jugalah yang menyebabkan orang rasa macam aku pun tak tahu nak belajar apa. Sebab kalau aku belajar pun tapi aku tak minat benda ni. Kan? Dan bila sistem pendidikan kita dipolitikkan, itu yang bahaya. Kita nak masuk kita masuk politik pula Kita masuk politik pula. Jangan takut. Aku takut. Okey. Ini macam berluah pun ada ni. Betul lah. Weh. Kau rasa mak bapak main peranan tak? Bagi aku mak bapak main peranan lah untuk sebab benda ni ni. aku cakap dia kalau macam kat kampung dulu-dulu mak bapak dia sibuk berlawan
anak siapa lagi pandai. Betul. Anak siapa boleh jadi doktor. Jadi kadang-kadang mak bapak yang paksa anak dia buat benda, belajar benda yang dia tak suka. Betul. Betul. Sebab betul lah, aku nampak tu firsthand. And to be honest, aku pun subject to that lah. Sebab Kenapa kau belajar bulan bintang? Umi tengok ke? Tak, sebab to be honest lah, mak aku dia nak aku jadi doktor. Aku mana maunya, aku mabuk dah kau. Tapi itulah, I think sebab satu benda lah, parents aku sendiri pun lah, mak aku sendiri pun dia tak terlalu expose dengan apa peluang ada kat luar sana, apa kerja lain boleh offer kat luar sana. Dan satu lagi, bila dia nampak itu certain thing, so dia dia subjectkan aku kepada benda yang dia tahu je lah, kan. Tapi to be honest, kalau kita korek last kali, dia just nak kita jadi orang berjaya je. Orang berjaya boleh contribute balik dekat keluarga, dekat orang sekeliling. Itu je sebenarnya. So, Tapi kadang-kadang minat-minat kita pun boleh berubah juga. Macam betul lah. kita lepas SPM minat benda lain. Kau tahu aku lepas SPM minat kau apa? Aku minat Cita-cita aku nak jadi pengarah filem tau. kepala dengar dulu. Macam aku lepas SPM minat Dora Danish. Sekarang ni aku dah minat orang lain dah. Buat ni. Ambil lah. Billy tengok tak? Tengok tak apa. Tak apa. Boleh pegang. So kalau kau Aku cakap tak takut pun. sambunglah belajar bidang yang kau minat. Lepas tu kau dah belajar 4 tahun, turns out kau tak minat pun benda tu. Dah. Susah ni. Susah. Tak. Tapi tak apa. Tu persoalan yang lain. Persoalan kita yang utama ialah yang tak nak belajar ni. Bagi aku, baik kau belajar je daripada kau tak tahu nak belajar apa. Kau pergi je lah belajar benda-benda pun. Yang penting poket usahawan-usahawan yang menunggang education ni tebal tu je. Yes. Supaya lecturer-lecturer kita banyak dapat geran, student ramai. Betul. Tak betul, sebab apa? Industri kena naik. End of the day, orang yang funding research adalah orang daripada industri juga. Ya. Macam kita kan, kalau kita buat construction kan, ujung sekali kita lah yang akan funding research pasal construction material, construction method, architecture. Kalau tak, siapa nak fund? Betul. Ilmu bukan sesaja nak di-explore, kena ada application lah. Tapi concern aku yang paling utama sekali ialah kita punya supply of human resource lah. Kita punya bekalan modal insan masa depan tu. Sebab apa? Impact dia tu dekat anak-anak kita kan nanti. Lepas tu anak-anak kita besar, dan itu kesan dia dekat dia orang lah. Kita sekarang ni mungkin kita okey lagi. Sebab yang geng-geng yang belajar, yang tak nak belajar sekarang ni, bila kesan dia kita boleh nampak? Lagi 5 ke 10 tahun lah. Sebab dia orang sekarang, kalau kata dia orang belajar sekarang, lagi 5 tahun dia orang grad kan. Maksudnya lagi 5 tahun geng-geng ni tak ada. Kita nak ambil budak intern payah. Kita macam mungkin ada staff-staff kita yang dah pension ke apa, tak ada orang nak ganti. Tapi bagus juga sebab yang dah pension pun ramai sangat dah. Yang nak pension tak pension tu, yang duduk betapa tu ramai. Tapi biarlah orang-orang muda ni ganti. Tapi aku takutkan orang muda ni dah ganti, tak ada orang dah nak ganti selepas tu. Betul. Supply of human resource tu yang masalah paling utama tu sekali ya. Kau belajar ke tak belajar tu cerita lain. Maksud aku, kau belajar benda yang kau minat ke, benda itu kau tak minat ke, dia cerita lain. Tapi nanti supply tu tak ada. Contoh aku pun sway juga. Aku bukan sway. Aku apa? Deviate. Aku pun deviate dengan benda yang aku belajar. Aku belajar real estate management. Tapi hendak aku buka company design. Tak ada kena-mengena. Hampir tapi tak ada kena-mengena. So adakah aku menyumbang kepada industri hartanah di Malaysia? Secara tak langsung ya. Tapi kalau ikut qualification aku dengan benda yang aku buat sekarang ni, tak ada kaitan pun. Betul. Cumanya bila aku masuk belajar, aku dapat idea tau. Aku masuk belajar, aku dapat idea, rumah-rumah kat Malaysia ni tak best langsung. Betul. Tak ada orang yang boleh buat design rumah best. Jadi aku buka company yang boleh buat design rumah best. So idea tu dapat masa aku belajar lah. Kalau andai katalah aku dulu aku belajar kejuruteraan, mechanical, mungkin aku tak dapat idea ni. Betul. So kau pergi je sama belajar. Waktu kau belajar tu ni kau dapat, kau pick up lah something. Nanti kau boleh pick up something masa kau belajar tu. So adik-adik sambunglah belajar. Habis ke ni? Ha? Tak habis lah?
Nak aku. boleh lalu nak wrap up. Boleh wrap up. Wrap up. Okay. Tapi tak ada apa. So basically belajar je lah. Ya, betul lah. Regardless of dekat mana, dekat luar ke apa ke, tapi find something, belajar. Sebab belajar ni benda yang tak rugi lah. Takkan rugi lah. Even to the point that kau masuk U, kau belajar benda yang kau tak suka pun, macam abang cerita tadi, dia banyak belajar luar daripada kelas. So kau pergi mana-mana pun, kau jangan berhenti belajar. Ya, betul. Dia mungkin formal pendidikan dengan pendidikan yang tidak formal tu dua benda yang nampak berbeza tapi sebenarnya dia benda sama je lah kan. Formal pendidikan kau akan dapat sijil. Okey, tapi pendidikan yang tak formal ni kau dapat ilmu. Tapi mungkin ilmu tu orang tak boleh nak validate engkau ni pandai apa. Benda tu tak boleh nak validate tapi sebenarnya bagus untuk engkau. And at the same time, ilmu macam Cory dia belajar sendiri apa semua, ada benda-benda yang dia belajar tu tak diajar pun dalam kelas. Betul. Kan. So Tapi rumus yang pada aku yang pertama sekali, ekonomi kena okey. Bila ekonomi okey, budak-budak kita tak payah pening fikir macam mana nak makan. Betul. Bila dia tak pening macam mana nak makan, dia boleh fokus untuk belajar. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan kena keluarkan statistik, kena keluarkan data yang cakap industri perlu apa, bila, supaya budak-budak ni bila habis belajar tak keluar dengan harapan kosong, harapan palsu. betul. Dua benda ni yang paling kritikal. So kalau kerajaan kita mampu, ini di sudut pimpinan negara lah kalau diorang mampu untuk settle dua benda ni, aku rasa kalau tak dapat, mungkin tahun depan mungkin statistik tu daripada 72 boleh turun ke, I don't know, mungkin dalam 60% pun aku rasa better lah. So tahun depan 60% tak sama belajar, tak apalah, at least 12% dah dapat input ni. Gitu je lah. Cory? Tak ada lah. Aku rasa kalau kita sambung borot dia akan jadi panjang. Sebab aku ada, tapi tak apa, rasa untuk aku okey lah. Sebab kita sebenarnya hakikat kita semua tak dapat satu jawapan yang Mungkin dia tak begitu konklusif. Tapi aku rasa endpoint kita sama je. Satu, kena belajar. Dua, hujung cerita kena hidup lah. Betul. So mungkin sampai cerita on the way tu nak belajar tu lah. Tapi aku rasa hujung cerita dia sampai pun macam boleh agree lah. Kena belajar lah. Kan? Nak kena stable ekonomi ni. Tapi sebab nak kena stable ekonomi tu nak kena belajar. tapi kan kena hidup ke? Kena hidup ke? Ya, betul. Macam tu lah. Alright. Kerajaan kena bagus sebenarnya. Ya. Itu je. Okay. So macam mana nak rap? Itulah, kalau rap kita Rap dengan lagu Alhamdulillah boleh. So kita jumpa untuk next topic pula lah. Jumpa tu next topic. Mungkin Bye. tak seberat hari ni. Okay, bye. ni kena buat disclaimer kena ada disclaimer. Peribadi tak kena dengan mana-mana aktiviti. Mana-mana parti. Aduh. Pendapat peribadi. Semua borok sedap ya, nampak. Macam yakin je. Tapi tak apa, ini ada platform untuk kita bersuara. Betul. Tak, kita ni borok kan.